Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan pembentangan kumpulan kami dengan menceritakan sedikit sebanyak mengenai pengenalan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini dikenali sebagai kaum pemberontak dan penentang. Mereka telah terbentuk pada abad ke-7 Masihi di selatan Iraq. Perkataan Khawarij merupakan kalimah daripada bahasa Arab yang mana membawa maksud mereka yang telah keluar. Mereka yang telah keluar ini adalah kelompok Muslim yang pada mulanya menyokong kepimpinan Sayyidina Ali bin Abi Talib, tetapi kemudiannya menolak kepimpinan beliau. Hal ini berikutan peristiwa tahkim yang berlaku di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Muawiyah. Kelompok Muslim ini menyokong kepimpinan beliau pada mulanya, tetapi akibat tidak bersetuju dengan tindakan Sayyidina Ali menerima tahkim, mereka telah menolak kepimpinan beliau. Kemudiannya mereka dikenali sebagai golongan Khawarij. Saya akan menyambung definisi Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yang bermaksud keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi pula, Khawarij bermaksud setiap Muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Menurut istilah ilmu kalam, Khawarij merupakan kelompok atau pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib yang keluar meninggalkan kesatuan umat Islam kerana ketidaksepakatan terhadap keputusan Sayyidina Ali yang menerima tahkim, yakni perundingan dalam peristiwa Siffin pada tahun 37 Hijrah bersamaan 657 Masihi dengan kelompok burat, yakni pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan. Para ulama mendefinisikan Khawarij dengan beberapa pengertian. Menurut Abdul Hasan Al-Ash'ari, sebutan Khawarij diberikan kepada sekelompok orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib. Keluarnya mereka dari ketaatan Sayyidina Ali bin Abi Talib merupakan alasan penamaan ini. Beliau berkata, faktor yang menyebabkan orang-orang menyebut mereka Khawarij adalah keluarnya mereka dari ketaatan pada Sayyidina Ali bin Abi Talib tak kala ia mengambil kebijakan at-tahkim. Menurut Syahrastani, siapa sahaja yang memberontak melawan imam yang sah yang diakui oleh rakyat yakni umat, maka dia disebut seorang Khawarij. Dengan kata lain, pemberontakannya ini terjadi di zaman sahabat yang menentang para imam yang telah diberi petunjuk dengan benar atau melawan para pengganti imam yang layak. Harun Nasution menyebutkan nama Khawarij itu sendiri diberikan kepada kelompok ini kerana mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali. Selain dari Khawarij, mereka ini mempunyai nama lain. Ada pendapat mengatakan pemberian nama itu berdasarkan firman Allah SWT dari surah An-Nisa ayat 100 yang bermaksud, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, yakni sebelum sampai ke tempat dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum Khawarij ini memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kaum Khawarij ini juga menamakan golongan mereka kaum syurah, artinya kaum yang mengorbankan diri untuk kepentingan serta keredaan Allah. Selain itu, nama lain bagi Khawarij ini, mereka juga dipanggil Haruriyah yang berasal dari perkataan Harura, iaitu nama sebuah desa yang terletak di Kufah, negara Iraq. Di tempat inilah mereka berkumpul setelah memisahkan diri dari Sayyidina Ali seramai 12,000 orang dengan memilih Abdullah ibn Wahab al-Rashid menjadi imam sebagai ganti dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Seterusnya kita pergi ke sejarah kemunculan Khawarij. Aliran Khawarij ini telah pun muncul semenjak zaman Rasulullah SAW lagi, apabila mereka ini dikenali sebagai kaum pemberontak dan penentang yang menganggap hanya mereka sahaja yang benar sedangkan orang lain semuanya salah. Istilah Khawarij muncul pertama kali dalam sejarah Islam pada abad pertama tahun Hijrah, pertengahan abad 2 ke 7 Masihi, bertitik tolak dari pertikaian politik antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahli sejarah dan ulama firak berbeza pendapat dalam menentukan bilakah munculnya kelompok Khawarij ini. Pendapat yang pertama, kelompok Khawarij ini muncul di zaman Rasulullah. Antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Al-Shiristani, Ibnu Hazim, Ibnu Al-Jauzi dan Al-Aji.
berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama menyatakan bahawa tokoh Khawarij yang pertama ialah Zulhuwaishirah yang menentang kebijakan Rasulullah SAW dalam pembahagian emas yang dibawa oleh Saidina Ali dari Perang Yaman. Pendapat kedua mengatakan kelompok Khawarij ini muncul di zaman Uthman bin Affan. Di antara ulama yang berpendapat demikian ialah Ibnu Katsir dan Ibnu Abi Al-Is, yang mereka maksudkan adalah mereka yang melakukan protes ketika pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Ketiga, munculnya golongan ini pada zaman Ali bin Abi Thalib ketika Talha dan Al-Zubair keluar dari pemerintahan Ali. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kelompok Ibadiyah, akan tetapi perkataan ini tidak boleh jadikan sandaran kerana mereka tidak memiliki sifat sebagaimana sifat kelompok Khawarij. Lebih-lebih lagi mereka merupakan para sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Pendapat yang keempat, kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang keluar dari pasukan Saidina Ali, dan ini merupakan pendapat yang paling tepat. Kelima, mereka adalah kelompok yang muncul pada zaman Nafi' bin Azraq pada tahun 64 Hijrah. Pendapat ini juga pendapat yang lemah kerana merupakan pendapat yang lemah kerana hanya disandarkan kepada kelompok Ibadiyah yang mereka sendiri berbeza pendapat. Pendapat yang terakhir tentang bilakah munculnya golongan Khawarij ini. Menurut Ghalib bin Ali A'waji dalam bukunya menuliskan sejarah kemunculan Khawarij berlaku setelah terpilihnya Saidina Ali sebagai khalifah pengganti Saidina Uthman bin Affan yang terbunuh. Muawiyah sebagai Gubernur Syam pada waktu tersebut meminta kepada Saidina Ali untuk menangkap dan menghukum pembunuh Saidina Uthman. Jika Saidina Ali tidak melakukannya, maka Muawiyah tidak akan berbaiat kepada Saidina Ali. Walaupun pada ketika itu Saidina Ali berpendapat bahawa yang paling penting dilakukan di saat itu adalah meredakan keadaan yang kacau bilau, barulah diteruskan dengan mencari para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Saidina Uthman. Dalam pada itu, jumlah orang yang bersekongkol dalam pembunuhan Saidina Uthman ini bukanlah sedikit, bahkan ramai yang turut menyertai pembunuhan ini. Jika pencarian tersebut dilakukan pada ketika itu, maka akan terjadinya fitnah yang begitu besar. Selain dari itu, proses pencarian yang akan mengambil masa yang sangat lama. Akan tetapi Muawiyah tidak boleh bersabar untuk menunggu semua ini. Maka dari hasil ketidaksepakatan ini berlakulah satu peristiwa yang dikenali dengan peristiwa Siffin, di mana Muawiyah sebagai panglima pasukan dari Syam, sementara Saidina Ali pula merupakan panglima pasukan dari Iraq. Pertempuran yang berlaku ketika itu sangat sengit dan nampak kelemahan dari pihak Muawiyah. Lalu beliau bermusyawarah dengan Amr bin Al-Ash apa yang harus mereka lakukan. Maka mereka bersepakat untuk mengangkat Al-Quran di setiap penjuru lembing mereka. Sekitar 500 orang yang melakukan perkara tersebut. Muawiyah meminta kepada pihak Saidina Ali untuk melakukan tahkim sebagai jalan keluar akan permasalahan yang mereka hadapi. Maka Ali dan pasukannya pun sepakat menerima usulan Muawiyah. Lalu keluarlah sekelompok jamaah dari Saidina Ali yang tidak menyetujui tahkim ini. Pada kemudian harinya, merekalah yang membentuk Khawarij sebagai sebuah jamaah. Ciri-ciri Khawarij. Khawarij mempunyai ciri dan sifat yang menyerlah. Rasulullah SAW telah menjelaskan ciri-ciri bangsa ini di dalam hadisnya yang mulia. Di sini saya akan menjelaskan 5 ciri tersebut dan sedikit keterangan. Yang pertama, suka mencela dan menganggap sesat. Yang kedua, berprasangka buruk iaitu su'uzon. Yang ketiga, berlebihan dalam beribadah. Yang keempat, keras terhadap kaum muslimin. Dan yang terakhir, sedikitnya pengetahuan mengenai fiqh. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan Khawarij. Dalil yang dipaparkan merupakan riwayat bahawa Rasulullah SAW memberi perkhabaran tentang kemunculan Khawarij. Para ulama yang mensyarahkan hadis ini telah bersepakat bahawa hadis ini ingin mengisyaratkan tentang kemunculan Khawarij. Ia termasuk daripada tanda-tanda kenabian baginda SAW. Kerana apa yang dikabarkan oleh baginda memang telah benar-benar berlaku. Kemunculan Khawarij bermula di Kufah yang terletak di sebelah timur Madinah. Mereka telah mengisytiharkan diri keluar daripada tentera Ali. Lalu mereka dengan jumlah 8,000 orang telah menuju ke Harura, iaitu sebuah perkampungan di Kufah, sebelum menjadikan Basrah sebagai markas mereka. Seterusnya, nas-nas syarak yang mengisyaratkan berkenaan Khawarij tidak menyatakan ia hanya wujud pada zaman tertentu.
Antaranya ialah seperti sabda Rasulullah SAW yang bermaksud mereka menghina amalan kamu, yakni dengan membandingkan amalan mereka dengan amalan kamu. Mereka memerangi umat Islam, maka apabila mereka keluar, maka perangilah mereka. Kemudian apabila mereka keluar, maka perangilah mereka. Kemudian apabila mereka keluar, maka perangilah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Terdapat satu lagi hadis yang lebih nyata menjelaskan ciri-ciri golongan Khawarij yang akan datang pada akhir zaman. Hadis yang dipaparkan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Menurut sebahagian ulama, walaupun hadis ini sanadnya dhaif, namun begitu berdasarkan realiti apa yang berlaku dengan kemunculan golongan seperti Islamic State, maka hadis ini dianggap hasan atau sahih, terutama dalam hadis-hadis yang melibatkan sejarah atau fitnah-fitnah akhir zaman. Justru dalam isu golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai IS di Syria dan Iraq, kita dapati para ulama dari seluruh dunia termasuk di Syria dan Iraq sendiri telah bersepakat mengatakan bahawa ciri-ciri yang wujud pada kumpulan ini menyamai dengan ciri-ciri yang wujud pada golongan Khawarij. Ini kerana mereka telah mengkafirkan dan menghalalkan darah sesama umat Islam. Antara kesan kepada umat Islam ialah hasutan melakukan pembunuhan berdarah dan melakukan pelbagai praktik bid'ah terhadap agama. Seperti mana munculnya kelompok Khawarij setelah Perang Siffin di zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib. Bagi mereka, halal darah dan harta kaum muslimin serta kehormatan. Mereka juga membunuh dan menyebarkan ketakutan kepada orang Islam. Selain itu, kesan daripada kaum Khawarij ini adalah mengganggu keutuhan negara Islam dan atas nama agama. Jika kita mengkaji secara kritis sejarah Khawarij, dapat dilihat berlaku kekerasan yang menolak perjanjian damai untuk menghentikan sengketa seperti menolak kebijakan tahkim, yakni mengangkat khalifah yang dilakukan Ali bin Abi Talib sebelum Perang Siffin. Mereka juga mengkafirkan yang tidak menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran jika mereka mampu. Jika mereka tidak mampu, maka dia telah melakukan dosa besar. Hukum bagi pelaku dosa besar adalah kafir menurut pandangan mereka. Oleh itu, Rasulullah SAW bersabda bahawa akan muncul di akhir zaman satu kaum yang mereka terdiri dari anak-anak muda berfikiran cetek, berkata dengan perkataan yang indah, membaca Al-Quran yang hanya sebatas kerongkong mereka sahaja. Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah yang meleset dari busurnya. Apabila kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah, kerana membunuh mereka memiliki pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Seterusnya, kita sambung pula kepada isu semasa berkaitan golongan Khawarij. Menurut berita harian terbitan Januari 2018 yang bertajuk Hentikan Isu Kafir-Mengkafir Demi Ummah, yang mana isu kafir-mengkafir telah kembali hangat diperdebatkan. Menurut perspektif sejarah, isu takfir ini lazimnya dikaitkan dengan tindakan ekstrim oleh golongan Khawarij, yang mana mereka mengkafirkan sahabat dan telah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib kerana dianggap tidak mengikut hukum Allah, dan mengkafirkan sesiapa sahaja yang tidak sependapat dengan mereka, seperti di dalam isu tahkim selepas Perang Siffin. Seterusnya, muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 21 November 1984 sudah membincangkan mengenai isu kafir-mengkafir ini dan telah membuat keputusan, antaranya menasihati seluruh umat Islam agar tidak mempermainkan isu agama untuk meraih sokongan politik dan menghentikan isu kafir-mengkafir ini dengan serta-merta. Sebagai kesimpulannya, aliran Khawarij telah tumbuh dan berkembang dengan cara yang keras dan ekstrim dalam memahami ajaran Islam. Kehidupan dan lingkungan yang tidak begitu kondusif telah membuatkan mereka memahami ajaran Islam sekadarnya sahaja, tanpa ada usaha untuk memahami dengan lebih lanjut tentang makna yang terkandung dalam wahyu Allah. Umat Islam perlulah berhati-hati dan berwaspada akan fitnah yang ditimbulkan oleh golongan Khawarij. Ciri-ciri kumpulan tersebut masih kekal wujud hingga ke akhir zaman sebagaimana ada dalil yang mengisyaratkan hal tersebut. Mungkin situasi pada hari ini tidak sama dengan yang dahulu. Hari ini kita boleh melihat mereka mengkafirkan sesama Islam kerana dosa-dosa kecil atau khilaf
atau berbeza dalam perkara-perkara furuk agama atau berbeza pendekatan politik. Sekian itu sahaja. Terima kasih.